Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض قدرتك فوق قدرتهم وجبروتك فوق جبروتهم وعزتك فوق عزتهم. اللهم يا رب العالمين اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kesihatan kepada kita, beri masakan kepada kita, boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian kita daripada syarahan kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 8 daripada Ula Thanawiyah. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan kepada sekalian umat Islam dengan cara seluruhnya. InsyaAllah pada perjumpaan kali ini kita nak mari tengok lagi lah sedikit daripada ketinggalan mata pelajaran yang ke-7. Kerana kita telah beri keterangan maknanya perkara-perkara yang nak memenuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah kita nak beriman dengan nama-nama Allah dan beriman dengan sifat-sifat Allah, sama ada sifat tu sakut paut dengan sifat
zat orang panggil. Sifat zat Tuhan, daripada kuasa, daripada kehendak, daripada hidup, daripada berilmu dan sebagainya. Dan daripada sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan khabarkan di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda. Kita itu nak jaga macam mana perkara-perkara tu supaya nak kekal duk dengan kita, sehingga kita itu pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera jadi baik. Jadi perkara yang nak memunuhkan pegangan kita yang pertama iaitu ilhad. Ilhad ni makna gapo. Nah, bahagia dia gapo kita telah beri keterangan dah pada perjumpaan kita yang telah lepas. Tu. Kemudian semalam tu kita masuk pula apakah makna at-ta'til pada lorak cakap pe orang Arab. Orang Arab situ makna alim ulama Arab lah. Hak sakut pau hak duk berikan isi kanungi makna-makna daripada lafaz-lafaz tu dia wi macam mana, hak tu kita boleh dengar dah semalam. Dan pada istilah makna macam mana, istilah iaitu istilah di dalam ilmu iman kita ni, ilmu tauhid kita ni, kita duk belajar ni. Apakah makna tamthil? Nah, makna tamthil. Tu dia makna tamthil. Apa makna tamthil pun kita telah menyata dah semalam. Makna takyif pun kita telah menyata dah semalam. Makna tahrif, makna ubah tu kita pun telah menyata dah semalam. Malam ning iaitu kita nak tengok maudhu' baru pula lah. Iaitu maudhu' hak baru pula. Maudhu' hak baru pula. Iaitu tentang masalah perkara-perkara yang nak memunuhkan. Yang apa? Tegas kata di sini iaitu perkara yang nak memunuhkan nama-nama Tuhan, cara nak memunuhkan iman kita. Dengan kita beriman dengan nama Tuhan dan kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Gapo hak nak memunuh? Gapo hak nak memunuh? Iaitu orang panggil dalam ilmu dalam ilmu hak kita duk mengaji mata pelajaran kita ni iaitu at-ta'wil. Tu at-ta'wil. Ta'wil ni salah satu perkara yang nak memunuhkan iman kita apabila kita beriman dengan nama Tuhan dan sifat Tuhan. Apakah ta'wil yang dimaksudkan oleh alim ulama kita di sini? Yang jadi penyakit, yang jadi sebab memunuhkan iman kita terhadap apa? Terhadap kita ni, iman kita terhadap nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Apa takwil hak biasa mana, hak macam mana, jenis mana yang memunuhkan? Kalau takwil itu ada bahagian satu sahaja yang nak memunuhkan semata-mata. Tidakkah ada takwil yang lain yang tak nak memunuhkan ke macam mana? InsyaAllah pada malam ni kita mari nak tengok penjelasan keterangan daripada kitab hak alim ulama kita tulis supaya nak anak cucu kita itu beriman. Nah, kitab ni sebagaimana kita royak, kita khabar, kita jelas kata adalah sebagai kitab pengajian yang sah mengikut undang-undang negara kita dan diakukan oleh para ulama al-Islam yang ada di dalam negara kita, sebagaimana mereka itu ambilnya ilmu-ilmu yang diakukan oleh ulama-ulama dunia sampaikan kepada kita itu. Yang ambil mari sampai kepada kita. Maka ilmu yang ada di dalam kitab yang kita duk mengaji ni seolah kata kena molek lah, betul molek, jelas molek, dan jadi perkara yang anak cucu kita itu duk mengaji. Maka tak ada salah kalau kita nak tupai ratik anak cucu kita
nak mari dengar ratik, nak mari tengok ratik. Kita sebagai ibu bapa ke, sebagai abai ke, sebagai mak saudara, pak saudara ke. Nah, hak pesing perempuan kak dia ke macam mana kata gilah. Tak ada gapo lah. Maka benda ni adalah benda yang sebagai asah lah. Asah bagi kita sebagai orang beriman ni kena ambil tahu. Apa kita kena ambil tahu? Kerana nak jagakan diri kita daripada benda yang ada jadi haru kita. Apa tu tak? Kalau kita tak tahu ni jadi haru lalu. Nah, haru mana orang royak gitu berasa kena gitu, orang royak gini berasa kena gini. Sebab kita tak ada boleh nak beza sungguh-sungguh. Gapo dia kah? Maksud. Nah, gapo dia tak sewu jadi serabu, tak sewu jadi haru-hara, tak sewu jadi penat. Pasti kita itu kena belajar dan mengaji. Belajar dan mengaji wi molek, wi jelas, wi nyata molek. Insya-Allah taala belalah orang nak lagu mana pun kita ada dah ilmu pengetahuan. Nampak tu tak? Tu makna kata kita mengaji ni nak jaga dirilah. Bukan kita mengaji nak pergi bertekan dengan orang. Bukan kita mengaji nak pergi ambil benih Allah dengan orang. Bukan. Kita mengaji ni nak bermanfaat bagi diri kita. Nak bawakan ilmu pengetahuan ini nak pergi jumpa dengan Tuhan kita. Dan nak amalan kita tu jadi terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kena berdasar dan berjinjak di atas ilmu pengetahuan daripada Allah Taala dan Rasul melalui para-para warasatul anbiya. Warasatul anbiya ni kalau kita nak kecek dengan cara jelas, nak kita faham. Nah, sebagai muqaddimah kita nak masuk sini ni. Siapakah warasatul anbiya? Siapakah warasatul anbiya? Warasatul anbiya ni mana orang yang mencalonkan diri dia mari duk carakan ilmu agama. Dan dia itu beramal dengan ilmu agama dan menyampaikan ilmu agama di atas dasar Alkitab was Sunnah. Di atas dasar qala Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tokoh-tokoh ulama yang diterima oleh Allah taala dan Rasul, utamanya iaitu puak-puak salafus salih. Maka kita rakyat dah kata salafus salih ya ada dua. Ada hak pesing masa, ada hak pesing ajaran. Maka salafus salih umpama sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, itu orang panggil kata masa serta ajaran. Serta ajaran. Ajaran dia ada. Kemudian orang lepas daripada 3 korong awal dinamakan orang khalaf. Akan tetapi khalaf pada masa. Terkadang dia berpegang kepada jalan ni salafus salih, maka orang panggil salaf dia tu salaf jalanan dia. Salaf ajaran dia, fahamnya dia, pegangnya dia. Lagu tu. Maka orang lagu tu lah dinamakan warasatul anbiya. Tak kecek, tak royak, tak mengajar illa malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak di dalam hadis. Itulah adalah warasatul anbiya. Bagaimana nak dinamakan warasatul anbiya sedangkan kita warinya isi kandungan yang lain yang Rasulullah tak tahu, yang sahabat tak pernah tahu, yang tabi'in tak tahu, yang atba'it tabi'in tak tahu. Lebih-lebih lagi imam pak pun tak tahu. Bagaimana nak jadi warasatul anbiya? Itu kita royak dengan sifat, maka kita tu pilihlah. Sebagai kita ni orang awam, sebagai kita orang nak menuntut ilmu pengetahuan, kita nak belajar, kita pilih tengoklah. Dengar siapa mengajar pun majlis kita, orang panggil kata berkongsi, sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak, bukan dasar ahli sunnati wal jamaah, bukan dasar orang bermanhaj salaf. Jangan dengar orang tu, jangan dengar orang ni, jangan tu, jangan ni. Itu bukan manhaj. Manhaj adalah jalan ni, bukan jalan ni tu. Jalan ni kita iaitu cara yang kita talaqi, ambil daripada alim ulama kita macam mana. Yakni kita dengar serta kita adanya cara yang kita nak tahu, yang kita nak
terimakan ilmu pengetahuan daripada seorang mana-mana. Orang duk mengajar tu ramah. Nah, banyak zaman kita ni banyak. Akan tetapi hak naknya biasa dengar di telinga qala Allah, di bibir mulut dia qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabah, qala tabi'in, qala atba'it tabi'in, qala a'immatul mu'tabarin, ulama-ulama yang mu'tabah. Nampak tu tak? Dia mendahului pendapat-pendapat yang dekat dengan nas. Pendapat-pendapat yang disokongi oleh wahyu, sama ada Alkitab was sunnah. Lagu itulah cara. Bukan ajaran kita tak tahu kata mari dana pia kata faham lagu ni ambil di mana, itu memang bukan. Nampak? Walaupun nak bagaimanapun itu bukan warasatul anbiya pada hakikah. Itu adalah qawaid kita. Nah, cara kita, kaedah kita nak menerimakan gapo, nak menerimakan ilmu pengetahuan daripada siapa pun. Sebab itulah ulama-ulama kita ni sebagai nasihat belum dah nak masuk sini, yakni kita jangan gantung kepada askhas. Askhas ni manusia ni terkadang dia gitu, hati dia duk gitu. Tetapi kita gantung di isi kanunnya yang dia beri tu. Kalau bahasa moden sikit pada fakta dia tu, fakta hak dia beri tu gapo? Isi kanunnya hak dia beri tu apa dia? Betul molek ke tak dengan ajaran Alkitab was sunnah? Kita ni boleh faham. Nampak tu tak? Kita boleh reti. Cuma kita tak serti hak tu hak kita. Faham dah tu? Bukan mana kata benda yang tak payah sangat tu bukan. Bukan perkara yang payah sangat tu, bukan perkara ni. Perkara yang mudah. Cuma kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni cara mana kita nak jumpa? Saya seru kepada seluruh orang Islam kita, kata kita kembali klik pada cara tadi, itulah adalah cara yang molek sekali. Kenapa Allah Ta'ala tanya, apa mau boleh pergi lagu ni? Kerana aku dengar pada guru aku, dia baca ayat mung, baca hadis Nabi mung, gini. Sudah. Kita tasawur tengok dalam otak. Cuba kita gambar dalam otak tu, nak tanya apa lagi kita. Alhamdulillah. Jawab pada. Sebab apa? Sebab kita pergi dengan ajaran. Hak bahasanya, mau pergi lagu ni, mau faham lagu ni, mau amal lagu ni, ambil mana? Dengar orang tu kata, dengar orang ni kata, apa orang tu ambil mana? Terkadang kita sendiri pun tak tahu. Dalam arti kata, terima dengan cara tak ada, ambil daripada mulut dia. Terkadang sendiri, ambil daripada orang lain. Itu bukan manhaj. Itu bukan manhaj orang yang berdasar kepada akidah as-salafis salih. Nampak tu tak? Bukan lagu tu. Faham molek nah dalam masalah. Baik. Maka mari kita tengok siapa dia ada kitab, muqarrar sanawi kelas 8 ni tengok ni hak yang kitab ni lah. Kitab ni. Nampak lah kitab ni. Sama-sama lah kita nak tunjuk nampak kata duk tengok lagi kitab gapo, setengah-setengah duk tanya kata duk baca lagi kitab gapo tok guru tu. Maka kita royak kata baca dalam kitab ni. Tu. Ia kata at-ta'wilu. At-ta'wilu. Gapo mana ta'wil? Nah, kita duk dengar ta'wil tu apa yang kata? Asal Arab ni at-ta'wil. Kok tu, tapi kita jadi melayukan bahasa Arab tu ta'wil. Tak gitu. Tu. At-ta'wil demon ni. Seolah gitulah. Gapo mana ta'wil? Terkadang kita duk sebut di bibir mulut, kita faham lah. Nah, tetapi maksud hak sungguh tu gapo dia? Ni kita nak mari tengok kata ulama kita nak macam mana cara kita nak faham ni. Macam mana? Dia kata at-ta'wilu fil lughati. Mula-mula sekali cara kita nak mengaji ya kena titi lagu ni. Kena jalan gini, barulah kita itu jadi kemah molek. Jadi asah molek. Supaya kita nak buat umuh kita pasti kena buat asah dulu. Buat asah ni kena bina di atas tanah yang kejap. Kena pilih tanah pula sekali lagi. Kalau tanah kita tambung, pasti kita kena duk tinggal dia dulu. Kena panah, kena ujau, dia kejap molek dulu. Baru kita bina umuh di atas tu. Bina asah di atas tanah tu. Kemudian umuh tu nak bina di atas asah. Kena bubuh kapur, kena berapa besi setara mana. Kena bilang satu-satu.
Tu cara hak kita pakat faham belaka. Saya yakin kata di kalangan hak duk dengar ni yang ada pengetahuan, yang ada ilmu, yang ada pengajaran dia tu, pengalaman dia tu banyak lebih daripada saya pun boleh jadi. Tetapi kita nak misal kata cara kita nak mengaji agama ni gini lah. Nah, cara kita nak mengaji agama ni ya macam ni. Ya ada tempat mari. Nah, mari mana, faham lagu mana, ya gitu. Tuduh kau orang tak sah. Tuduh apa kau orang? Jangan tuduh orang, jangan seka buruk kepada orang, belalah lagu mana, tapi ajaran kita macam ni. Nampak tu tak? Tu. At-ta'wilu fil lughati, ta'wil pada lughah yaduru haula iddati ma'anin. Ta'wil ni di dalam bahasa orang Arab duk cakap ni. Lagu mana Tok Guru? Yaduru, dia duk sekelilingi, duk mengelilingi haula iddati ma'anin. Sekelilingi beberapa makna-makna. Kalimah ta'wil satu ni ada beberapa makna yang dipahamkan oleh tuai bahasa. Tuai bahasa iaitu dia humul arabi al-fusaha, mana kata arabi hak asli tu. Arabi hak asli tu makna kata tuai bahasa lah, kalau kita kecek dengan cara jelas tu. Tuai bahasa tu. Nah, tuai bahasa tu dia kata ada beberapa makna. Minha, setengah daripada maknanya, makna bagi gapo? Bagi takwil. Makna bagi at-ta'wil. Maknanya ar-ruju'u. Kalimah raja'a. Daripada raja'a, masdarnya ruju'. Ruju' ni mana kembali. Makna kembali. Gapo mana kembali? Makna kata kita mari daripada mana, kita nak kelik kepada benda hak kita mari itu. Mari kepada mana, kita nak kelik kepada tempat yang kita mari. Itu makna kembali. Itu nisbah bagi tempat. Nisbah bagi tempat kediaman. Kalau nisbah bagi cakapan ataupun perasaan ataupun pendirian ataupun pemikiran yang kita asal tu manusia yang molek. Asal manusia tu Allah Ta'ala menjadikan dia tu molek. Apa tak? Molek. Molek ni makna kan? Makna kata yuladu ala fitrah. Dia beranak di atas fitrah. Apa makna fitrah? Fitrah katanya warasatul anbiya, mana al-Islam. Apa makna Islam? Islam makna kata menyerahkan diri kepada Allah, tak menyakiti orang. Itu makna Islam. Sebab itulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak menggambarkan kepada ahli dunia yang tidak beriman, kata Islam ni adalah pengganas. Islam ni adalah agama yang tak boleh nak duduk dengan orang. Islam adalah agama yang kasar. Islam adalah agama yang tak semasa dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia tahu dan yakin kata Islam adalah istislam lillahi tabaraka wa ta'ala. Mana orang tak menyakiti orang. Orang yang tak menjadi sebab-sebab memunuh fasad di atas muka bumi ni. Itu mana Islam. Maka asalnya yuladu alal fitrah tadi itu, orang Islam mikir ya molek, cakap ya molek, perbuatan keluar tubik daripada diri dia molek dan sebagainya. Nampak tak? Dan sebagainya. Maka terkadang orang kita ni mikir jadi salah, cakap jadi salah. Salah lagu mana? Hak molek jadi tak molek. Perbuatan jadi salah, hak molek jadi tak molek. Sebab gapo? Sebab gapo? Terkadang ulama kata sebab suasana hadut sekeliling kita. Terkadang sebab gapo? Kawan yang ada di tepi-tepi kita. Terkadang sebab keluarga. Terkadang sebab pangkat. Terkadang sebab perempuan. Terkadang sebab apa nama harta benda dan sebagainya. Daripada sebab yang nak tukarkan seorang daripada asal
kejadian dia kepada orang lain. Nak jadi punuh. Hak daripada ada amanah jadi tak ada amanah. Hak daripada kecek benar jadi kecek dusta. Hak daripada perangai molek jadi tak molek. Sebab sana. Maka setengah daripada makna at-ta'wil, makna rujuk, kembali klik pada semula, klik pada hak molek. Tu makna kata gapo nama? Makna ta'wil. Tu makna ta'wil. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rakyatkan kepada kita, kata ya ayyuhallazina fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Makna kata kalau ada perselisihan di kalangan sama-sama orang beriman, mu nampak gini, aku nampak gini, mu nampak gitu, aku nampak gini, nampak terhadap perkara yang ghaibiyah, perkara yang gaib, yang akal kita pergi tak siapa, ataupun perkara yang akal kita tu tak boleh nak mensyaratkan perkara tadi, daripada masalah ibadat ke dan sebagainya, bersisih sama orang Islam. Nak buat lagu mana Allah Ta'ala? Farudduhu, kembali klik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Nampak tu? Tuhan suruh kembali. Suruh tadi tu hak mula kena, iaitu semua orang Islam. Kemudian orang nak buat kerja, iaitu alim. Alim Rabbani, alim yang makan saka warasatul anbiya. Nak heret manusia klik kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Nampak tu tak? Kamar Tuhan kata pada akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu perbuatan sebaik-baik cara kita nak kembali. Daripada hadap kasih saya jadi pecah, kita kembali klik pada Tuhan, klik pada Rasul, mengikut ulama warasatul anbiya tadi itu hak royak supaya Tuhan royak supaya Rasul. Jadi sebaik-baik jalan kembali. Itu setengah daripada makna at-ta'wil. Dah gitu. Tu kalimah at-ta'wil, tu makna dia. Itu makna dia. Baik. Satu daripada makna at-ta'wil. Tu makna lughawi lah ni. Yang kedua makna gapo? Wal aqibatu. Mana aqibah? Aqibah ni makna gapo? Yakni akhir tiap-tiap sesuatu. Tu makna aqibah. Aqibah makna akhir sesuatu. Gapo mana akhir sesuatu? Gapo mana akhir sesuatu? Misal nak nampak gambar. Akhir sesuatu ni kita masalah. Satu keluarga ni ya ada anak cucu ramai. Ni nak nampak kata akhir sesuatu, akibat manalah mana. Pakaklah duk jadi tak nampak mung tak nampak aku. Tentang apa? Tentang harta daripada tok nenek dia. Hak ni penuh, hak ni penuh, hak ni penuh, hak ni penuh. Nah, kita nak misal. Nak misal tak ada nak kata ni, nak misal. Umpama kita kata satu madrasah, satu tempat pengajian, adalah yang tok nenek tu buat. Kita nak misal hak ni, nak misal win apa? Dah tu, anak misal win apa? Kemudian makaklah apabila pejam mata oleh pengasas bagi sekolah tempat pengajian tadi itu anak cucu ramai. Patut guru hak pengasas tadi tu beristeri bukan seorang. Ada isteri hak tua, hak muda, hak yang ketiga, yang keempat kata pergi lah. Setengah banyak pada tu. Tolak pergi mari. Maka keluar anak cucu ni 2, 3, 40 orang. Kata lagi. Tu tak? Lepas tu pakat tak tegih pergi mari. Berasa kata kalau madrasah ataupun tempat pengajian duduk, tak ada nak baru. Tak ada nak mengimarah, tak ada menghidupkan, tak ada apa, tak apa. Tapi kalau mari mana-mana anak cucu hak nampak ada boleh sikit nak baru mula selalu coceng ada kecek selalu ya bahasa tu. Pakak toki hok gitu gini kita gitu kita gini ada belakang
Kalau duduk dia tu, ya tak apa. Tu setengah-setengah daripada tabiat orang tak maju. Nah, tabiat orang yang tak kenal akan qada hak sebenar. Nah, tabiat ia jadilah tu masalah tu. Nah, tabiat ia akan jadi gitu. Tiba-tiba lah orang ada keahlian, adanya kepandaian. Dia nak bangun lah. Tak ada nak jadi hak dia, pakat-pakat nak bangun. Tetapi ya ada hak pesing beku-beku cara mikir tu, hak salah faham masalah qada dan dia itu tak berapa mana dengan alam akhirat tu. Dengan alam akhirat tak nampak mana, nampak sekadar dunia hemah dia hak tu. Hak ni dok mempertahankan. Dok mempertahankan kemajuan, mempertahankan apa yang kata nak membangunkan, tepat-tepat nak mengimarah, nak menghidupkan. Gitu. Lalu akhir manusia berkedok kekal. Sebab tu kata ulama manusia ni ya tak jadi bahasa kenyir, malaikat tanah hak ya kenyir. Apabila masuk mulut dia tu tanah ya kenyir. Bila? Apabila dikembamikan. Tu manusia. Akhir Tuhan pilih satu orang daripada kalangan anak cucu tu. Nah, daripada kalangan anak cucu tu guru hak dulu tu lah. Nah, hak meninggal tu lah. Pilih dia sebagai orang yang mewarisikan ini tempat dan di bawah tangan dia, di bawah retah dia boleh bangun. Itu apa panggil akibat tadi hujung jatuh boleh ke dia. Apa? Barangkali dia itu ada amalan yang taqarrub dia, mendekati dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang, bagi diri dia dengan Tuhan siapa dia pun tak tahu. Boleh jadi keikhlasan dia dan boleh jadinya amanah dia dan sebagainya, sebab Allah Taala nak bantukan dia. Maka seolah kata aqibatus syai', akhir sesuatu tadi tu dok di tangan dia. Sebab tu Tuhan kata nah, wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Makna kata orang mari dok halau orang Islam, bunuh orang Islam, nyakiti orang Islam, cemar maruah orang Islam, halau tu baik gig. Kita tengok. Tapi akhir sekali innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ayat lain kata wal aqibatu lil muttaqin. Hujung jatuh dia. Nah, akhir sesuatu bumi ni milik bagi orang beriman. Tak habis. Sebab apa? Allah yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Ta'ala yang menguruskan perkara tersebut. Allah Ta'ala yang mengurus. Nampak tak tu? Tu nak kita faham. Tu makna kata aqibah. Aqibah mana? Akhir boleh kau orang baik tu. Sebab itulah qalbuka hiya mahallun. Hati kita ni adalah tempat nazar, tempat ya Allah Subhanahu wa taala tilik. Kalaulah hati kita bersih, kalaulah hati kita ikhlas, kalaulah hati kita itu terbuka, Allah Taala akan berikan kepada kita perkara yang kita tak tasawur, tak terkhayal. Duduk di hati. Itu makna aqibah. Itu makna aqibah. Dua. Kemudian al-masir. Al-masir. Al-masir mana apa pula al-masir? Al-masir mana kesudahan sesuatu. Tu makna at-ta'wil bermakna al-masir, kesudahan sesuatu. Kesudahan sesuatu. Kesudahan mana macam mana? Yakni Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita kata akhir sekali kaca-kaca pun wahai manusia yang duk bubuk perkara yang tak kekal tu, yang duk nak sangat perkara-perkara yang tak ada jadi, kita tu boleh bawa pergi pada alam barzah, apatah lagi alam akhirat, daripada mata dunia ni. Sedangkan kita tak proseskan mata dunia tu jadi kebaikan, hak itulah kekal sebagai amal soleh. Saya kata wa ilallahil masir. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita akan kembali. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita akan kembali. Maka itu adalah satu daripada makna ta'wil. Yang keempat ni masyhur benar.
Takwil di sisi ulama al-lughatil arabiyyah makna apa? Makna at-tafsir. Makna at-tafsir. Tu makna tafsir. Makna apa? Makna tafsir. Tafsir makna apa? Keterangan. Makna keterangan. Itu makna tafsir. Tu tak? Tafsir makna beri keterangan. Tu dia. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dia nisbahkan diri dia kepada diri dia ni sebagai orang yang mentakwilkan mimpi. Wa ma nahnu bita'wilil alim apa nama? Wa ma nahnu tu, dan tidaklah kita tu pandai nak royak ke apa? Royaknya apakah maksud daripada apa seorang tu mimpi. Mimpi itu makna kata takwil di situ makna gimana pakai mana tafsir. Pakai mana tafsir. Tu pakai mana tafsir. Itu nak kita faham, nak kita jelas. Kata takwil di dalam lughatil arabiyyah ada berapa makna? Ada 4 makna. Ar-ruju', al-aqibah, al-masir, at-tafsir. 4 ni. Hai lagi. Ni nak kita jelas molek. Kata gapakah yang nyatakan oleh para a'immah kita kepada kita di dalam pengajian hak ni. Kemudian dia kata, amma fil istilah, adapun pada istilah ulama at-tauhid, at-ta'wil ni makna gana. Sebab ia royak pada muqaddimah pintu awal tadi, dia kata ta'wil adalah satu sebab yang nak memunahkan akan iman kita terhadap kita beriman dengan nama Allah dan sifat Allah dan perbuatan Allahu Jalla Jalaluh. Punah betul mana? Nanti kita tengok. Nampak tak? Tak siapa lagi tempat dia. Hak ni nak royak kata benda lagu ni hak duk royak mari ni takwil yang tak sakut paut lagi dengan maudhu' hak kita nak kecek ni. Ya duk royak lurah lagu mana ni masuk istilah pula. Istilah pula. Mari kita tengok istilah. Dia kata amma fil istilah fayutlaqu ala thalathati ma'anin. Dia kata ada pun pada istilah maka digunakan lafaz ta'wil itu di atas 3 makna. Ta'wil pada istilah ada 3 makna. Makna ni perkara yang kita boleh faham. Lafaz perkara yang boleh kita dengar. Maka lafaz serta makna dalam Quran, dalam hadis maklum bagi hamba. Maklum bagi hamba. Sama ada Jibril, sama ada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sama adanya para sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh ulama. Nampak tu tak? Dan tokoh-tokoh alim ulama. Tu tak? Tu dia. Itu nak kita jelas, molek, faham, jadi jelas di sini. Lepas kemudian ithnani minhuma sahihan maqbulani ma'luman inda salaf. Tengok nah, kita ni negara kita, wilayah kita naknya pakai dengan cara rasmi jalanan salaf as-salih. Jalanan salafis salih. Walaupun kita tak nafi kata di sana ada jalan yang lain nak mengenalkan Allah Ta'ala dan nak mengenalkan Allah, nak kenal nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, ada. Kita tak ingkar di situ. Akan tetapi yang kita nak tahu dan menjelaskan kepada umat Islam, kata yang alim ulama kita nak anak cucu kita belajar dan berakidah dan beriman. Hak ni jalan ni mana? Jalan ni mazhabis salaf.
Kerana setengah-setengah duk tak faham. Tu sia juga ke dia tak faham. Ya faham kata salah ni masa. Salah ni madha, benda masa. Supaya kita umur sekarang ni 40 ataupun 50. Masa kita umur 10 tahun, 15 tahun lepas dah lah bagi kita. La ya'ud, tak kembali sama sekali dah. Ya faham salah umpama tu. Dak. Ulama hak royak ni hak ulama duk bawa data di dalam kitab ni ia bukan maksud hak tu. Maksud dia nak faham kata mazhab salah ni makna kata qawaid, metodologi, cara faham dan asas yang diletakkan oleh ulama salaf dan dia jalan di atas itu. Kamari mari orang khalaf nak pakainya qawaid yang diletakkan oleh ulama salaf itu nak jalan serupa dengan hak salah jalan. Tu mana mazhab salah. Nampak tu tak? Tu mazhab as-salaf. Sebab itulah alhamdulillah di dalam majlis ilmi kita ni kita telah mengajar beberapa perkara gidah tentang tarikh al-aqidah. Tarikh al-aqidah, mana sejarah pahami pegangnya ni macam mana ia mari daripada dulu sampai ke sekarang. Kalaulah kita tak memahami terhadap sejarah tentang masalah pegangnya, terkadang kelang kabutlah kita dalam masalah nak faham. Jadi kelang kabut kita nak faham tu jadi faham tak jelas. Jadi tak nampak. Nampak tu tak? Tu. Sebab itulah kebaikan tadi itu ya ada. Tapi kita nak boleh kedak kebaikan tu terhenti di atas kita. Sebab Allah Ta'ala kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kena balik diri seorang tu nak terima dulu. Nak buka pandangan, buka hati, bukanya pemikiran untuk menerimakan ilmu pengetahuan. Kalau tidak Allah Ta'ala tak tolong. Kenapa? Kerana sunnatullah pelaku Allah Ta'ala di atas muka bumi ni kita sendiri dulu kena gerak. Maknanya kita sendiri kena usaha. Itu maksud. Terkadang masalah ni masalah kita tak faham. Orang setengah-setengah kata maaf lah nak sebut ni tak faham masalah. Doktor suruh katuknya hidung, katuknya mulut, basuhnya tangan, duduk jauh, jangan duduk rapat dan sebagainya, tak faham. Dia kata mana ada cara lagu ni di dalam kitab-kitab ulama. Mana ada daripada tok nenek moyang kita yang buat lagu ni. Mana ada cara lagu ni yang dihajarkan oleh alim ulama kita dan sebagainya. Tu ya tak faham tu. Yang cakap tadi ada muka di dalam masyarakat bukan biasa. Akhir sekali yang mau tahulah nyanyi juga ke dia tak faham. Dia tak faham sebab apa? Sebab dia tak mau nak buka. Nak buka, nak ambil isi pengetahuan, ilmu pengetahuan tu dia tak sik. Nak buat kanu. Kita tak boleh nak buat supaya orang nak uinya vaksin ni, vaksin sekarang ni untuk nak jagakan tak sewi jadi teruk apabila kena penyakit. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayusallimana ajma'in min hadzal waba. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta Allah Ta'ala tu selamat buat kami semua ni daripada ini penyakit. Ya tak faham. Ada dok marah kepada orang berkenaan dan sebagainya. Akhir sekali apa nak raya? Akhir sekali balik kerajaan kena main carakan orang hak pemikiran tadi itu dan orang hak dak orang kata dia bawa dengan kereta gudang ke. Nak buat lagu mana? Sebab ramai berlaku. Sebab tak faham. Ini apa yang kata masalah pegangnya kita buat mudah-mudah ni. Sebab tu jadi kemunduran umat. Nak pergi tak boleh. Sebab apa nak pergi tak boleh? Kerana dia tak faham. Sebab apa tak faham? Terkadang ilmu pengetahuan tak sampai ke dia. Terkadang balik kita orang ngajar ni tak kuasa. Ataupun orang pengen kata tak sampai lagi kepada masyarakat. Sebab tu kita kena pakat tak capur tangan.
Masalah murji'ah ni bukan masalah mudah-mudah nah. Masalah qadariyah ni kalau masuk dalam pemikiran seorang, ya Allah, tak tahu nak buat mana. Ya kena turun kono, duk turun kono. Nampak tak? Kena duk turun kat belakang. Bukan pergi ke depan. Ha dunia apa tak boleh pergi ke depan, ha agama apa tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh. Ha apa? Kerana dia tergantung di dalam otak dia dengan cara-cara mikir murji'ah dan qadariyah. Hai tu dah, ni nak kita faham. Sebab tu dalam urusan ni mana kata kita buka. Dengar dulu, dengar fakta ya royak tu, gapo dia nak kata. Nampak tu tak? Ha ni, sebab itulah kita ni, saya duk royak semua, duk misal semua dah. Kata macam mana? Kata kalau kita nak tanam pokok kayu ni, jangan tanam tepat hak naung. Naung berak. Ada pokok kayu yang besar dah, kita tanam bawah tu, ya tak naik dah lah. Tak erak. Kalau naik pun gitu, tak ada jadilah mana. No, tepat hak matahari ni. Luas lagi tanah. Innal ardi wasi'atun. Mana kata bombing Tuhan ni luas lagi, ambil. Juga cara pengajian kita, pemikiran kita, kedudukan kita, suasana kita luas lagi. Jalan yang kita boleh nak berjalan. Kenapa kita nak menyepitkan perkara yang luas? Dah tu, ni nak kita faham jadi jelas. Kata cara kita nak beragama tu macam mana. Baik. Kemudian itu ia kata kan tadi, ia kata ithnan minhuma sahihan makbulan ma'luman 'inda salaf, di sisi ulama salaf. Kalau gitu di sisi alim ulama kita yang tuliskan buku ni kepada anak cucu kita hidup mengaji sampai sekarang dan lagi akan kekal insya-Allah taala sehingga naik ke atas nu lagi. Bila nak berlaku kiamat kita pun tak tahu, tapi insya-Allah akan mengaji kitab-kitab umpama ni. Makna kata ulama salaf ni daripada lafaz ta'wil di sisi istilah ya terima dua sahaja. Makna mazhab salaf sebagai hujah. Hujah pahamnya salaf terhadap orang nak jalan balik belakang ini boleh. Apa? Kerana Nabi puji. Pujian Nabi tu menunjuk kata kita boleh buat gantung kepada dia. Hera khairul qurun atau khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pujian tu dah ada. Nampak tu tak? Kamana datangnya umat balik belakang ni mari nak gantung kepada hak ning hak molek ni. Terkadang kalulah kita amal dengar cara hak molek tadi, terkadang asykhas orang tertentu tu lebih baik orang balik sore-sore lah, bukan semua, bukan jumlah semua sore-sore tu terkadang halik belakang ini fadilat dia, kelebihan dia sisi Allah Ta'ala lebih daripada orang yang korong yang pertama sore-sore tertentu. Boleh jadi, nampak tak boleh jadi. Tapi kalau nak kira jumlah tu puak ya hak molek sekali kamar dia halik belakang ini kalau jalan mengikut supaya contoh tauladan hak Nabi puji Nabi akak ni secaya mulia sepatu, terkadang lebih mulia pada orang tertentu. Itu tak hendak nak kita faham. Kalau gitu mazhab salaf ni adalah hujah. Itu adalah dalil umum. Dalil umum. Supalah dalil ahli sunnati wal jamaah ni pia jadi khalifah balik belakang Nabi. Tak ke Abu Bakar? Kita sebagai ahli sunnati wal jamaah tahu ke tak kata kenapa para sahabat ni pilih Abu Bakar jadi khalifah? Kita ni terkadang duk pegang mari gitu, tak apa kena dah, bukan salah. Cuma nak tambah lagi ilmu di atas apa hak kita duk pegang, apa kita tahu apa salahnya. Kerana masa Nabi SAW duk uzur, Nabi tu uzur. Awak apa kena uzur ya wahai tok guru? Kerana Nabi tu manusia. Nabi bawa ana basyarum mithlukum. Aku tu manusia seumpamamu tapi tak serupa. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Diwahyukan kepada aku. Baik di situ. Kemudian kita nak faham di sini kata Nabi SAW kata royak kepada isteri dia iaitu Aisyah radhiyallahu anha, kata ana muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Hei fuak sahabat aku,
suruh depan Aisyah tu, suruh sahabat lain pun tak ada lah, suruh depan isteri dia, kata suruh Abu Bakar jadi tok imam semaya. Aku tak gerak, aku tak kuasa, sakit benak tu, kena ada usung lah alaihi salatu wassalam. Lalu Aisyah jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab tanya, ya Rasulullah, abi rajulun raqiq idza qara'a balagal bukah. Hadis sahih. Ya Rasulullah, ayah aku ni aku tahulah, kata dia hati lembut. Apabila dia baca Quran, dia kata nak dengar suara dia, dengar teriak dia. Ambil orang lain lah, seolah nak isyarat gitulah kepada Rasulullah. Rasulullah dengar jawab daripada Aisyah tadi itu. Rasulullah ulang. Bila-bila tak gerak tu, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar suruh semaya. Jadi tu imam semaya belakang aku. Aisyah pun ulang pula sekali yang kedua. Kali yang kedua. Mari kali yang ketiga. Sampai gitu. Sampai ketegak oleh Rasulullah kata, tak, suruh Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun naik. Muka Nabi suruh alaihi salatu wassalam. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pejam mata, wafat, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kata Rasulullah ni redha terhadap Abu Bakar sehingga melantikkan Abu Bakar pergi jawatan hak tinggi sekali, iaitu semaya. Tak ada tinggi pada tu, tak ada. Amalan yang tinggi sekali dalam agama kita lepas daripada 2 kalimah syahadah, as-salah. Rasulullah pilih Abu Bakar jadi imam. Sahabat daripada dalil tu tadi, perkataan Nabi tu tadi, kata kalaulah Rasulullah tu redha terhadap Abu Bakar bawa sebagai pemimpin dalam urusan agama, apatah dalam masalah urusan dunia. Akak pergi tangan muhajirin wal ansar, fa bai'atul, fa gapo nama, fa ahli badr, fa gapo semua, pakak pergi tangan nanti Abu Bakar jadi khalifah. Itu panggil dalil dengan cara luas yang boleh faham daripadanya, kata suruh ikut dia. Supaya mazhab salah ni, kerana ada orang duk melontarkan ataupun duk tak setujukan dengan mazhab salaf, kata mazhab salaf tak ada kali pada hakikat, mazhab salaf ni sekadar masa sahaja, mazhab salaf ni tak erti gapo, mazhab salaf ni bukan tempat yang kita nak buat gantung sebab dia tak kejak dan sebagainya. Sebab tu kita dah dengar perkataan salah sekadar selamat, ya. Kita orang bukan salah ni alim lagi bijak dan sebagainya. Itu panggil zalim belaka. Zalim terhadap salafus salih. Herah zalim. Sebab tu ulama kita tak, ya bukan lagu tu. Ya reti, ya faham. Kata mazhab salaf, jalan yang ulama salaf ada sungguh. Dan kitab-kitab dia pun ada, dasar-dasar dia pun ada, pendirian pun ada, dan orang duk jaga jalan ni tu pun ada semenjak hari tu hingga hari ni, dan lagi akan kekal sehingga hari kiamat nanti, insya-Allah taala. Itu makna mazhab salaf. Tu tak? Tu dia. 2 terima oleh salaf. Kalimah ta'wil di sisi istilah 2 makna diterima oleh salaf. Faham makna gapo lagi kita tengok. Watsalitsu mubtadi'un batilun. Yang ketiga, makna bagi ta'wil hak istilahi mubtadi'. Makna dikira kata ataupun mubtada'ah, dibida'ahkan, batilun. Makna kata dikira kata sebagai rangka makna yang ketiga diberikan oleh setengah manusia, kata makna itu ada juga makna bagi ta'wil. La ya'rif, tak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Tak tahu
Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wala Abu Hanifata wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari, wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Majah. Tak tahu. Mereka ini tak tahu. Sebab tu ulama kita kata pendapat yang ketiga ni adalah pendapat hawi makna bagi takwil tu adalah pendapat rangkaan dan pendapat yang batil. Ni muka 21 nah ni kata perkataan yang alim ulama kita tulis we anak-anak cucu kita mengaji. Muka 21 kelas 8 ni. Tu dia. Mari kita tengok. Ni isi nak masuk. Ni isi nak masuk. Wa ilaikum bayanu hadhil ma'ani. Dan kepada kamu keterangan ini makna. Makna-makna hak raya kita tahu dah. 3 makna yang manusia itu beri pada istilah makna bagi takwil. Dua makna diterima oleh orang salaf, satu makna dibid'ahkan oleh orang salaf. Orang salaf ni mana? Orang yang duduk di atas jalan yang salaf dan orang yang duk jaga jalan ni, dan dikira kata pendapat tu adalah batil. Adalah pendapat yang batil. Batil bukan hak. Batil makna perkara yang tidak muwafaqah pada benar-benar. Benar batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah Ta'ala tu satu hanya jua benar, lain pada tu batil, tak ada. Nampak tak? Itu batil. Baik. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama. Makna yang pertama. At-tafsiru, makna mula-mula di sisi ulama salaf terhadap makna takwil hak istilahi. Hak salah terima. Hak istilahi ni bukan lugawi, istilahi. At-tafsiru. Mana tafsir? Tafsir makna kan tafsir takut tak faham. Sekarang lah ni kita duk mengaji juga tafsir Quran. Gapo makna tafsir Quran? Tafsir Quran ni makna macam mana? Gapo kalimah tafsir? Wa huwa, tafsir itu idahul makna wa bayanuhu. Yakni keterangan makna dan keterangan makna dan penjelasan makna. Nak menyatakan zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu kalimah. Saling dulu makna. Orang panggil tafsir lughawi macam tu. Zalika makna gapo, al-kitab makna gapo, la raiba fih makna gapo, al-muttaqin makna gapo. Satu langkah ke satu langkah. Baik. Maka kita sekarang learning ni, terutama yang ada di tempat kita ni, ghalib ke hadut tafsir Quran tu ia bukan tafsir sendiri. Jangan silap faham nah. Bukan tafsir sendiri. Orang panggil kata dia ambil tafsir hak ulama tafsir mari menjelaskan balik bahasa kepada bahasa kita. Tu lah. Faham tu tak? Bukan makna kata demo nak baca lagu mana tafsir. Nah, demo nak tafsir Quran lagu mana, berapa belah ilmu kita kena belajar gitu gini. Benar perkataan dia. Benar perkataan dia. Akan tetapi maksud dia terkadang benar, terkadang tak. Nampak tu tak? Nak kata tak, nak kata benar, tengok sini. Tengok di mana kita tengok kata orang yang cakap tadi itu yang mengajar ke tak tafsir. Kalau yang mengajar benar dia kata. Kalau dia tak mengajar makna kata tak benar dia kata. Apa boleh kata tak benar? Kerana dia nak mensekatkan.
Jalan ni hak benar. Tak sewi orang dengar tafsir Quran. Sebab tak ada orang tafsir sendiri, dia buka belaka wa ilmu tafsir tu, wa ilmu tafsir ni. Yang ada di tangan orang yang duk baca tafsir tu terkadang sampai ke 70 tafsir. Bukan satu tafsir. Ada 70 tafsir. Pengajian dia pun diakui. Nampak tu tak? Ilmu alat dia bukan tak ada. Cara terjemuh dia bukan tak ada. Huraian dia bukan tak ada. Apa lagi nak? Dia baca tadi tu pun tak ada jadi. Apa nama? 95% hak betul. Ada lah 5% tu. Ada hak jadi glitch kakuk mana. Pasal dia manusia. Nak kata 100 tu betul belaka tu, ya payah. Terkadang orang kecek sendiri tu nak buat tak boleh. Nampak tu tak? Sebab itulah kita tak ada masalah nah pergi ngaji tafsir dengan tok guru ni, dia bukan tafsir sendiri. Dia tafsir daripada alim ulama tafsir tu. Nampak tu tak? Terkadang orang tu ada tafsir di dalam diri dia tu. Sebab dia ngaji, baca, murajaah, hafal, faham, mengajar, tulis buku, sebagainya lekat di dalam tubuh dia. Pegang Quran sebuah boleh tafsir. Ada. Nampak tu tak? Itu nak ayat kata kesal tubik mari. Daripada apa? Daripada perkara-perkara yang kita nak jelas di sini kata, ya cara kita nak tafsir tu macam tu. Tu nak. Tu jangan kita terpedaya dengan perkataan-perkataan kata, nak mengaji lagu mana tafsir. Ngaji lagu mana tafsir? Kalau sebut kata mengaji, kena ada guru, kena ada anak murid. Kita nak jadi anak murid, bukan jadi guru. Apa tak boleh nak mengaji tafsir? Boleh pun tu. Nampak tak? Ni nak kita faham. Terkadang tu apabila cahaya tafsir, cahaya hadis masuk kepada diri seseorang, kegelapan benda yang mencengahkan dengan agama Allah Ta'ala, sama ada pegangnya tak kena, fahamnya tak kena, amalan ibadat tak kena, tingkah laku tak kena, jadi dia terhilang dengan sendiri. Kenapa? Kerana itu adalah penawar. Kalam Allah Ta'ala, kalam Rasulullah adalah penawar. Qala subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala ayat kata Allah Ta'ala menurunkan akan Al-Quran tadi itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sebab itulah apabila orang tadi itu mendekati ilmu umpama tu ya kada jadi ruhi dia, roh dia kada gagah. Apabila roh gagah, jasad pun jadi sihat. Nampak tu tak? Tu perkara-perkara yang nawi kita nampak jelas di sini. Itu makna mula-mula yang diterimakan oleh salafil ummah. Wa hadha istilah, dan ini istilah tututan gunaan ni, ini cakapan ini jumhuril mufassirin. Jumhuril mufassirin makna kekumpulan yang besar di kalangan ahli-ahli tafsir. Di kalangan siapa? Di kalangan ahli tafsir. Jumhur. Tak? Ramai di kalangan ahli tafsir gunanya makna ta'wil dengan makna tafsir. Seperti Ibni Jarir. Seperti Ibni Jarir. Muhammad Ibni Jarir At-Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijriah. Ya ada Jami' Lit-Tabari 27 jilid sah bagi Syekh Ahmad Syakir. Dia itu buat periksa tahqiq. Kalau nak cari itu hak tu lah hak molek sekali. Ataupun kalau tak kuasa, hak lain pun tak apa. Nampak tu tak? Hak lain pun tak apa. Yang lain pun tak ada masalah. Tapi Imam At-Tabari dia tulis sah mari. Orang panggil tak tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan Quran, hadis Quran, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, atba'it tabi'in
dan ulama belum daripada Tabari. Ulama belum daripada dia. Masuk Imepak. Nampak tu tak? Masuk Imepak tu dan lain-lain lagi hadap atas pada dia, dia bawa mari di dalam tafsir At-Tabari. Ambil di awal hingga akhir. Akidah dia, aqidatus salaf. Nampak tak tu? Aqidatus salaf. Tu dah. Hak kita duk ngaji ni, malam-malam ni, jalan ni hak salafus salih. Nampak tu tak? Bukan jalan ni yang lain lah. Bukan jalan ni yang lain. Siapa dia nak jalan-jalan ni yang lain, faliyatafaddal. Ikutlah, tak ada masalah. Majlis kita bukan duk paksa, akan tetapi kita nak royak hak jalan lagu ni. Orang pihak lain daripada ni, mana kata dia itu zalim lah terhadap kita. Nampak tu tak? Zalim terhadap kita. Tak faham hakikat yang kita itu duk bawa. Zalim sebab tuduhan, zalim sebab kata perkara yang tak benar. Nah, kata perkara yang tidak benar. Itu adalah kena tanggung depan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gapo hak tu, kita tak ada jadi siriat, tak ada jadi serabut, tak ada jadi gapo, sebab itu adalah sunnatullah. Sebab tu kata alim ulama kita, al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani. Benar-benar ni pasti kena ada cuba. Tak sawak belak itu adalah jalan ni sunnatul rahman. Allah Taala pelakukan di atas muka bumi macam tu. Ada orang nak bantunya, kosek demonya, buai tubiknya, bubuh kata gitu gini, ada belaka. Tapi dah Allah Subhanahu wa taala ada, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fawaqahumullahu sayyiati ma makaru. Tak sah bahasa. Apa yang dirancangkan oleh manusia tadi itu jadi bawah daripada rancang Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebab tu kita jalawi molek hak kita nak bawa jalan ni hak salafis salih. Tok guru kita apa lagu ni juga. Tulis kitab anak cucu kita mengaji, kita pun mengaji, masa duk mengaji hari tu pun hening juga. Kabni Jarir at-Tabari, Kabni Jarir wa ghairihi, dan lain-lain lagi daripadanya. Banyak hak jalan mengikut salafis salih ni ramai. Dan At-Tabari ninglah sebagai raja bagi mufassir. Hak lain tu rakyat ya. Nah, hak lain tu rakyat belaka. Satu lagi tafsir bagi Imam Ibn Abi Hatim. Tafsir Ibn Abi Hatim. Satu. Kemudian tafsir Abdul Razak San'ani, dan lain-lain lagi tafsir Nasai tu kitab Sunan. Banyak lagi. Maka hak molek sekali hak sebagai ringkasan bagi Tabari, iaitu tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir adalah ringkasan bagi tafsir Tabari. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, sikit nak kita nak masuk sini, hadis Musnad Imam Ahmad ni dekat-dekat 100,000 hadis. Nah, hak asal tu, hak cetak ke tu berpuluh-puluh ribu hadis. Katanya alim ulama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, apabila kita buka lah kitab dia, ghalib ke banyak dia ambil hadis daripada Musnad Imam Ahmad. Awak apa dia mau duk kaji tu baik mari? Kenapa masa hamba duk mengaji orang panggil kata tok guru kita duk royak? Orang panggil manahij al-mufassirin, jalan ni tok tafsir Quran tu ya ada keistimewaan yang tak sama. Dia kata Ibn Kathir sebab dia ambil hadis daripada Imam Ahmad banyak ni kerana Musnad Imam Ahmad duk dalam kepala dia, dalam dada dia, seumpama kita hafal kul huwallah. Nampak tak? Seumpama kita hafal kul huwallah. Sebab itulah kita mengagungkan. Hak itulah ulama sunni sungguh. Apa? Kerana dia berhujah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak dekat tu. Hak tu hak dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik. Kama dia katakan di sini, fatarahum yaqulun, maka kita boleh tengok mereka itu katakan ta'wilu hadhihi al-ayati kadza wa kadza ay tafsiruha. Ay tafsiruha. Ta'wil ayat ni makna gini-gini. Makna apa ta'wil di situ? Maknanya tafsirnya, beri keterangannya. Kita tak ada bawa data sini tafsir Tabari. Tak ada turun maktabah, kita tak ambil dah. Kenapa? InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang ke mana kita nak tengok tafsir At-Tabari. Sekarang lah ni tak payah.
Nah, bagi orang ada nak cucu tu suruh. Nak tengok tafsir Tabari sikit, cuba buka dalam Google lah ni. Lah ni tak apa dah, main Google tak apa dah. Alhamdulillah. Nah, dulu gaklah tak ada guru, syaitan tok guru main Google gitu gini. Ya tak lagi ya. Nah, orang pakat nak naik kapal tubai belakang pergi ke Mekah, ya nak jalan kaki pergi, ya tak lagi ya. Ya sebab ya clear juga nak naik. Pasal dia orang main keistimewaan. Bukan makna kata orang main Google tak mengaji, tak belajar, tak berguru, bukan. Kemudahan, kemewahan, nikmat ya Allah Subhanahu wa taala buka. Apa salahnya? Nampak tak? Akan tetapi molek juga hak yang duk royak tu. Kata beringat sikit, dalam Google tu ya banyak masalah, banyak fitnah. Kalau kita tak pandai, ni temu kok mana tahu ilmu siapa dia wari pun kita tak tahu. Hak tu terhenti-terhentilah. Akan tetapi kalau kita ni seumpama kitab Tabari dia pukul seumpama pukul gambar tu kan. Dia bubuh dalam tu sebagai kitab. Boleh tengok sebagai kitab sebab pukul gambar kan. Pukul gambar kalau tuai tu lagu mana tu baik lagu tu. Apa dia mau kata? Ya ada juga weh. Pukul gambar terkadang tuai tak ada janguk kali. Nah, tengok gambar ada janguk gini-gini, tengok tuai sungguh tak ada janguk sikit habuk. Tipu je kata. Hak tu masalah muka orang. Ada pun muka kitab je nak ubah apanya. Nampak tak? Muka kitab je tak nak berjanguk je. Pukul tu baik. Ni muka gini. Sudah. Hak muka orang ni taik lalak nak buai, jawab nak buai, azakumullah nak misal ya tu tak nak gapo kali. Gitulah. Tu nak ayat kata mudah hari ni. Nah, mudah hari ni. Tu nah, adapun apa nama ni? Masalah kita nak pergi tengok gambar-gambar ulama hak 2-3 korun dah tu, tak boleh lah. Tak boleh, kita kena tengok jadi molek. Ni nak tengok gambar apa nama Imam Nawawi, tengoklah Google. Tak boleh buat carilah. Tahu. Nampak tu tak? Nak tengok gambar apa nama lagi Imam Ahmad, tengoklah Google. Hak tu tak boleh buatlah. Tahu. Nampak tu tak? Allah, buat pun jadi tak faham gitu lalu. Nampak nah? Tak boleh buatlah tu lah. Tak kira lah korang mana-mana apa kalau ulama-ulama waktu baik. Malaikat ulama ada zaman kita tak apa. Ulama belum ada muka gambar tu. Duk gini sebuah pada Google tak boleh lah tu. Orang panggil bukan cara orang mengaji. Kecek jadi supaya orang mengaji. Nah, berbudi pekerti seumpama orang mengaji dan sebagainya. Ya gitu cara dia. Itu satu daripadanya. Itu satu daripadanya. Al-makna tsani, makna yang kedua. Makna yang keberapa? Makna yang kedua. Mari kita tengok makna yang kedua. Mari kita tengok makna yang kedua. Ia kata al-haqiqatul lati ya'ulu. Ya'ulu ilaiha syai'u. Iaitu hakikat yang nak menyampaikan kepadanya oleh sesuatu. Makna hujung jatuh lah kalau kita kecek. Makna takwil tu makna hujung jatuh sesuatu. Tu makna takwil juga. Sebagaimana dalam lurah tani kita royak dah. Dia kata wa hadza huwal ma'ruf. Dan ini adalah ma'ruf. Ini adalah apa? Ma'ruf terkenal. Min makna ta'wili fil kitab was sunnah. Daripada makna ta'wil yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Dalam Quran dan ada dalam hadis. Mana? Mana akibatus syai'. Akibatus syai'. Faham gitu? Jadi gapo nak royak we tahu sikit. Makna kata Tuhan royak gini dalam Quran. Kama qala ta'ala. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Dalam surah gapo ni? Suratul Al-A'raf. Dia kata bukankah mereka tidak menunggu malaikat buahan. Malaikat buahan di sini mana malaikat akibat. Malaikat hujung jatuh. Lah mano? Lagu mano? Tak faham ni wari ayat banyak ni wahai tok guru. Nampak tu tak? Tak faham setara ni.
Lagu mana nak faham? Mari kita tengok. Mari kita tengok kata kalimah ta'wil yang ada di dalam hal yang zuruna illa ta'wilahu ni, orang-orang musyrikun dululah, belum daripada kedatangan kita ni, umat hak Ahmadiyah ni mereka datang belum daripada kita, sempat berjumpa dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, pernah tengok muka Nabi, tengok muka Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman Ibn Auf, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Sempat tengok. Tapi mereka tak beriman. Ini muskilah. Sempat dengan masa keemasan tapi tak beriman. Ada ke lagu tu, Tok Guru? Ada. Masa muda, masa belum daripada lagi dewasa atau masa dewasa, tak mau nak sungguh dalam masalah menuntut ilmu. Apabila tua, janggut jadi dua dah warna, mula nak ngajar agama. Mula nak tunjuk ke urusan tentang din dan sebagainya. Tak ada apa. Sesat. Masa keemasan dia ada, hak Tuhan beri, kita tak calonkan diri masuk di dalam itu, dalam medan tu. Tak? Tak calon diri masuk dalam medan tu. Dan kita pandang lekeh terhadap orang yang duduk dalam medan tu. Dan gitu dan gini banyak asbab-asbab. Apabila kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke dua janggut ni dua dah warna, rambut tu dua dah warna. Mari daurud dakwah. Mari jalan, mari masa kita kena sebar hukum agama, sebab orang tu nak kepada urusan agama, kita qasam. Sebab gapo qasam? Kerana kita tak ada gapo, tak ada usaha gapo-gapo masa kita, masa umur Allah Ta'ala wi kita, maka jadi seolah kata sesah. Habis dah masa keemasan. Juga orang-orang hatta beriman lah ni. Lagu mana? Allah Ta'ala royak, wi Nabi royak kepada dia. Musyrikun, mung ning makhluk Allah Ta'ala mengaku. Tak gitu. Rezeki daripada langit, tubik daripada bumi, mengaku kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila aku ni royak daripada Tuhan hak percaya tu juga, kata apabila mung mati esok, mung akan kena hidup balik, dan amal hak mung buat sekarang kena dihitung, kena dihisab. Musyrikun kata, bukan. Aku tak pernah dengar daripada tok nenek moyang aku mengajar lagu ni. Tak pernah dengar guru kami mengajar lagu ni. Guru ya ada. Hebat guru dia. Mana luar Arabiah pak langit. Nah, guru dia hebat dengan tu, dengan pangkat, dengan keilmuan. Nah, dengan apa lagi? Pengalaman. Walid ibn al-Mughirah, guru fuak mana? Guru besar panggil Syekhut Taifah. Pas lagu mana? Apabila Nabi royak dengan aku, Nabi royak syurga, Nabi royak kata di sana ada bangkit kelik gini. Nak ambil satu saja. Ayat daripada surah Tur ala ma azkur. Tuhan kata, hadhihin narul lati kuntum biha tukazzibun. Itu api yang mung tu hari tu dak engkar. Yang mung itu dak engkar, hari ni mula tengok dah kata itu api. Hak tu maksud kata hal yang zuruna illa ta'wilah. Mana hak Nabi dok royak pada dia, hak Tuhan dok royak pada dia, dia tak percaya. Apabila nampak dengan mata,
Ini maksud hal yang zuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuh min qabl. Apabila datangnya ta'wil, makna akibat hak Nabi duk royak berlaku sungguh. Dia kata itu api yang mung itu duk bakit dusta. Nampak lagi? Itu bila di padang mahsyar di hari akhirat, hak dalam alam barzakh ni duk minta sehari, tiap-tiap hari kalau Tuhan bukanya hijab boleh kita dengar, boleh dengar. Nah, boleh dengar. Tu nampak tak tu? Boleh dengar, kita nak faham. Tu dia. Itu nak kita faham. Itu nak boleh kita faham. Sebab itulah manusia kita ni apabila dia dengar daripada ayat Al-Quran lagu ni hal yang zuruna illa ta'wilahu ni maknanya gapo? Makna benda hak nak berlaku lagi akan datang. Benda hak nak berlaku lagi akan datang. Ia berlaku sungguh sebagaimana Rasulullah royak, sebagaimana Allah Taala royak. Apabila berlaku, ayat ni lah sebagai hujah. Hal yang zuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq dan sebagainya. Rasul ayat dah hari tu macam hamba tak percaya. Itu makna ta'wil. Ta'wil makna kan sini makna hakikat yang berlaku, yang jadi oleh sesuatu kepadanya. Makna benda tu berlaku lagu tu. Kuduk royak dah kata jangan gi kena. Mana kata ya nasihat dah belum daripada ni. Apabila berlaku perkataan ia tu sebagai hujah. Heran tu makna ta'wil di sisi ulama as-salaf as-salih. Ni bagi mereka yang ada akal fikiran yang waras boleh faham. Orang tak faham biarlah, tak apa. Nah, dia tak faham awak kan. Sia ke dia. Dia tak mau nak buka diri dia, dia tak tahu gapo, dia lemah, dia gapo, dia tak boleh nak faham. Orang boleh faham, dia tak boleh nak faham. Mana kan tu? Tuhan kandak dia lagu tu sebab dia pilih jalan tu. Tu dia. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di bahagian itu sebaik-baik dan seelok-elok jalan keluar. Nah, hak ni makna akibatus syai'. Wa qawluhu an Yusuf alaihi salam hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Tuhan ni satu lagi. Satu lagi lagu mana kita tengok. Maknanya makna yang kedua daripada lafaz at-ta'wil ni makna lagu mana? Berarti molek ayuhal muslimun, iaitu makna berlaku satu perkara berlaku satu perkara hak dirayak mari dah dulu. Nabi Yusuf royak lagu mana kepada ayah Yaqub? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku nampak sebelah utai bintang matahari dan bulan sujud kepada aku. Tidur semalam aku nampak hening wahai ayah. Qala ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yusuf, anak yang dikasihi, jangan royak kepada adik-beradikmu tu. Nah, pada abang-abangmu, adik-adikmu mu royak ke aku ni, jangan takut mereka itu jadi faham salah, jadi mung sendiri sakit tubuh pula. Hak tu hak Nabi Yusuf royak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Akhir sekali kena sebagaimana Yaqub itu kata. Kita pun tahu kata adik-beradik dia, wak karuk dia, berdeki kepada dia. Sebab tu adik-beradik ni terkadang orang luar lebih ada hati dengan kita, kasih kepada kita. Orang yang kata bergaduh dengan kita, lebih ada adik-beradik kita pun ada. Nampak tak? Lebih pada adik-beradik kita pada. Ni terkadang adik. Ni anak-anak para nabi, bukan orang biasa. Sama-sama ada adik-beradik. Sebab tu bukan makna kata kita nak oyak kata terkadang Rusia kita tadi itu tak boleh kita nak muzahirkan. Nah, nikmat tu tak boleh nak muzahir, tak kira pia.
Sebab apa? Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan tak cocok. Syaitan ni bagi dua jenis. Syaitan jin, syaitan manusia. Syaitan manusia, syaitan jin, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, perak gi langsung. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita azan, perak lari. Tapi syaitan manusia, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin, baca inna hahuna qa'idun. Aku duduk sini. Ni no ayat tu. Kita tak boleh nak menzahirkan nikmat hak tu hawi kita tu. Ni tak pandai nak duduk di atas muka bumi ni ke Allahu akbar. Tapi jangan sapakat nak royak tak ada semata ni tak boleh. Ni orang tak ada. Jadi duduk doa hak tak ada tu. Seolah kata tak ada jadi syukur terhadap nikmat sangat tu tak boleh. Kena pandai-pandai duduk. Tu masalah tarbiyah lah pula dah. Hak tu pergi jauh. Kalau kita nak pergi tu bab lain. Akhir sekali nak buat rancangan gitu gini. Akhir puak-puak adik-beradik dia ni. Puak adik-beradik dia ni mari tupai Nabi Yusuf. Tupai Nabi Yusuf di Mesir. Mak pak dia pun sekali lah. Falamma dakhalu alaihi fa'awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insya'allahu aminin wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Yalah. Mana kata ia pergi turun peluk adik-beradik dia, ibu bapa dia. Nah, kata tak usah bisa masuklah dalam negeri Mesir aku ni, ada kemewahan, ada kesenangan. Ambil ayah dia dengan ibu dia kita tempat yang selayak dan elok, pakak tunduk kepada ayah dan ibu dia. Lalu Yusuf akak kepala naik kata, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah benda hak berlaku sungguh hak aku nampak dalam mimpi, wahai ayah. Itu mana takwil? Nampak lagi takwil di sisi ahli salaf ataupun ahli sunnah wal jamaah hak duduk di atas bantal salah ni pahalah ni. Mana faham ni? Ambil daripada al-Quran was sunnah dan faham ulama-ulama salaf. Orang tak pernah ngaji hak ni, dia nak engkar tak ada pelik lah situ, dia tak tahu nak buat kan. Orang tak tahu ni kita kena siya ke dia tak tahu. Lepas tu dia nak jadi PA huduh gapo tu asal dia. Ya biasanya kata kita kena duk berobat sama. Nah, kena duk berobat sama. Kecek jadi apa nama uyan apa, wi molek pas tu hak tu pun buka hatilah. Dengar apa yang kata kalau bahasa saya dengan headphone, dengar lakan. Bukan makna kata aku lagu ni. Ya pesen kata bukan. Agama Islam kita tak bukan lagu tu. Ya tak ajarlah tu. Tu. Akhir insya-Allah taala tengah malam dah ni. Al-ma'na ats-tsalitsu. Makna yang ketiga ni. Makna yang ketiga ni makna yang tak diterimakan oleh salaful ummah. Orang salah tak terima. Dan hukum oleh ulama salaf sebagaimana tokoh ulama kita nakal kata watsalisu mubtada' batilun. Pendapat ni dikira kata rangkaan dalam agama. Faham ni rangka masuk dalam agama dan batilun. Batil. Tak jadi tak benar lah. Apabila batil ni mana tak benar. Tak benar. Lah mana? Tengok. Sarful lafzi an zahirihi. Kita pergi palingkan. Sarf mana paling. Palingkan lafaz Qur'an, lafaz hadis. Daripada zahirnya. Zahirnya. Hak Tuhan rakyat, hak Nabi rakyat kita pergi paling. Paling kepada mana? Ila makna yukhalifu zahir. Kepada makna yang menyalahi zahir. Kepada makna yang menyalahi al-zahir. Hak wak khija lagu ni hak mula sekali iaitu al-batiniyun. Hak wak mula-mula. Hak wak khija mula-mula. Raya kata Quran ni hadis ni zahir dia hak tu ada ayat tu bukan maksud. Maksud dia iaitu benda hadap bawah.
Mana benda hak sebalik. Tuhan kata aqimus solah. Aqimus solah. Hak duk nampak rupa kita dah semaya tu, hak tu pangkat bawah. Hak benar solah ni makna kita kena taruh rusia tokoh kita. Sebagaimana ada dalam agama Rafidhi, taruh rusia imam. Tu mana solah. Nampak tu tak? Wa atau zakah, mana zakat di situ tu bukan makna kata 100 cabut 2/2 tu bukan. Maknanya lagi. Makna kata duit kita ni kita kena kembali kelik pada guru kita, imam kita, tokoh kita. Dia orang tepat tasarruf, bukan kita. Sebagainya. Ada dalam panggil ta'wilat al-batiniyah. Asalnya gitu. Hak tu fadhbahu baqarah. Kalimah baqarah ni bukan makna baqarah pada hakikat dia. Hakikat dia iaitu para sahabat, terutamanya isteri Nabi nama Aisyah. Hak tu. Hanya gigok tu. Asal tu asal batiniyah. Hak tu makna kata ittifaq ulama kita kata salah dan membawakan kepada seorang itu jatuh di dalam kesesatan dan kekufuran. Kalau buat dengan sengaja dan tahulah. Tu makna kata sarful lafzi an zahirihi ila makna yukhalifu zahir. Asal hak tu asal hak tu. Muh kita tak ada ni. Muh kita tak ada ni. Alhamdulillah. Jagalah kita tak sahui masuk ni. Nah, kita pakat-pakat tak sah nak buat lah mana, tak sahui masuk ajaran faham salah ni. Baik. Kemudian ada satu lagi. Hak ni ada. Hak ni hak sah lagi ni. Lepas tu ada tak ada kita suluh tengok hak ni hak ulama kita nak ayat ni. Dia kata wa hadza mastalahu alaihi almutaakhirun. Dia kata ini ada sah pendapat lagi perkara yang mengistilah di atasnya oleh orang Kamadiyah. Orang Kamadiyah mana tahu orang yang belakang daripada Qurun Salaf. Itu pada peranak dia. Ataupun orang duduk dalam Qurun Salaf tetapi tak ada pakai dasar metodologi qawaid yang digunakan oleh ulama salaf. Iya tok guru, umpama Wasil Ibnu Atta, umpama Ja' Ibn Darham, umpama Bish Al-Marisi, umpama Ahmad Ibn Abi Du'ad dan sebagainya. Itu panggil orang alim, akan tetapi tak ada pakai jalan ni hak salafil ummah. Tak ada pakai. Ataupun salafus salih. Kita dah kenal salafus salih. Ataupun salaful ummah. Tak apa. Salah bagi ini ummah mana kita di belakang ni ada orang depan sebagai contoh kita. Kita panggil salafil ummah. Ataupun salafus salih. Boleh. Dua-dua tu hakikat sama. Nampak tu tak? Panggil gitu, panggil gini. Supaya. Wa hadha ma istalaha alaihi al-mutaakhirun min ahlil kalam. Daripada ahli kalam. Ahli kalam ini ada satu pahamnya dia kata zahir Quran, zahir hadis, hak Nabi dan Allah Ta'ala cerita dia. Tu hak ni bukan hak orang lain, bukan hak ibadat, bukan hak tu hak akhlak, bukan. Hak tu nama tu hak sifat tu hak perbuatan tu. Dia lagi gaduh masalah tu. Biar satu kumpulan daripada ahli kalam. Ni jangan marahlah. Ada dalam kitab, baca tu ada dalam kitab ni. Haduk mengaji seluruh ni. Nah, daripada ahli kalam. Ahli kalam ni kita nak faham kata siapa ahli kalam? Ambil sikit nak boleh 2-3 minit. Ahlul kalam iaitu orang panggil ahlul bidah. Apa boleh panggil ahlul bidah? Kerana dia faham cara Tuhan, faham masalah nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan tak sama dengan salaful ummah faham. Tak serupa dengan salafus salih faham. Pas nak share lagu mana? Alamat dia tak ahli kalam ni kita nak share lagu mana? Dengar di perkataan dia. Dengar lagu mana? Perkataan lagu mana? Ni. Perkataan kalau dia sebut di mulut dia. Kalau dia duk mengajar masalah gapo-gapo, kalau kita terdengarkan perkataan hak ahli kalam ini hak nak menunjuk kata dia ahlul kalam. Herat. Mana apabila dia kecek lagu tu, mana dia lagu tu lah. Supaya kita kalau nak kecek mudah-mudah. Apabila kita dengar orang Syiah dengan orang Sunnah, dia tak serupa cakap
Kalau kata kita ni setahun sekali kena pergi di Karbala. Syiah tu. Kalau kata setahun sekali kita kena pergi di Baitillahil Haram, di Masjidil Haram. Pergi buat haji di Masjidil Haram, pergi di Madinah, pergi di Baitul Maqdis dan sebagainya. Tu ahli sunnah. Kalau ni pergi Karbala, nah ada khumus. Tu kita tak dengar mana khumus. Nah 20%, 20. Mana dalam 120 apa panggil khumus ataupun 25 kata lagi. Setengah-setengah pentafsiran dia. Hak kita 2.5 ya. Mana kata 2.5. Dalam 100 tu waktu bet 2 kos sama. Tu zakat. Istilah lagu ni. Syiah. Kecek lagu ni Syiah. Hak ni kecek Sunni. Hak salah ya kecek lagu mana? Kecek qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala tabi'in. Kau tu salaf. Nak kenal hak Tuhan gitu lagi. Ada pun ahlul kalam. Ahlul kalam ya kecek berjiring, berjising, jauha firik, arat, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak hulu, tak hilir, tak dalam alas, tak luar alas, tak bergerak, tak dia, tak cerah, tak beripung. Itu panggil ahlul kalam. Biar dengar siapa nak ngajar, tafadhal dengar, tak ada masalah. Tapi ingat kata ajaran tu adalah ajaran ahlul kalam. Nampak tu tak? Ajaran ahlul kalam yang dicelakan di dalam agama kita. Tu tak? Yang dicelakan di dalam agama kita. Ada pun orang kata ada di sana ilmu kalam hak molek, ada ilmu kalam hak tak molek dan sebagainya. Itu panggil pedaya tipuan sahaja. Nampak tu tak? Kalaulah ilmu kalam yang molek, bagaimanakah imam daripada tokoh-tokoh ulama yang nak menyesal apa? Nampak? Yang nak menyesal apa? Dah tu. Dan jazam setengah daripada ulama kata sahabat dan tabi'in, atba'i tabi'in tak kena istilah jauhar ko, jising ko, berjiring ko, arak ko, jauhar firik. Tak ada biar kena. Tak ada biar kena. Dan Imam Ghazali sendiri pun apa nama panggil? Rajak diri daripada jalan ni tu sampai kaya tulis kita Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Dan Imam Ghazali mengagungkan mazhab salaf dalam tu. Sebab tu ulama kita yang nak hak ni. Maka ahlul kalam satu kumpulan ini dia katalah mana? Dia nak ayat kata zahir ayat Quran ni, zahir hadis Nabi ni menunjuk di atas apa nama? Menunjuk di atas behemtah. Menunjuk di atas tashbih, menunjuk di atas tajsim, menunjuk di atas apa nama perkara yang tak sesuai, la yaliq, tak layak. Maka lagu tu orang panggil kata ahlul kalam. Pendapat yang ketiga ni ada orang duk guna. Ada orang duk guna mana palingkan lafaz daripada zahir kepada makna yang menyalahi zahir. Tuhan royak gini lagi pakai makna hak lain. Hak ni panggil kata ciri-ciri ni ada. Hak teruk tu tak ada. Umpama kata Baqarah kena pada Aisyah semaya, kena pada sirril imam, apa nama Rusia imam, hak tu tak ada. Fakta kita tak ada. Alhamdulillah tak ada lagi, tak ada dengan cara masyhur-masyhur. Tapi hak ni masyhur. Lagi pakai. Hak ni panggil di sisi ulama kita dikira pendapat ahli di apa yang kata pendapat yang dikena bid'ahkan dan di hukum kata batil pendapat tu. Umpama mana? Tengok. Umpama mana? Insya-Allah kita akan akad majlis khusus tentang ilmil kalam. Kita nak mengajar suku. Hak ni makna kata kita mengajar kitab hak muqarrar, maka kita tak ada nak jadi panjang sangat. Insya-Allah nak tengok kata sungguh setara mana kata di sana ada ilmu kalam hasanah. Ya ada semua. Apa nama you boleh bagi, ya bagi semua. Boleh jadi sikit lagi ada syirik hasanah pula. Ya Allah, mana nak? Mana syirik hasanah, bid'ah hasanah, ilmu kalam hasanah. Nampak tak? Jadi pelik-pelik dia bagi kamar dia ni. Mana kata orang hak belakang-belakang ni. Ya pelik-pelik. Sebab tu kita tak usah pakai hak asal tu tak apa. Tak ada tu kita kata dalam arti kata fardu muhal. Fardu muhal tu kecek. Kalulah aku ni ada anak, kalau aku dak apa?
Nampak tak? Kita kecek jago, nak misal saja ya. Kata wilihim seperti takwil mereka tu al-istiwa, al-istiwa bistila. Tu makna kata kita takwilkan istiwa, nak lafaz istiwa hak tu hari dalam Quran itu gi pakai makna lain. Gi pakai makna kan? Gi pakai makna lain. Tuhan royak kata zat dia ni tertinggi di atas segala makhluk. Nampak tu tak? Orang ahli kalam ni dia kata tak? Tuhan tu merentah di atas segala makhluk. Bukannya Tuhan itu tertinggi zat dia di atas segala makhluk. Tak. Ini soreh tepat-tepat nak kata tak boleh. Ni hak sungguh. Dia kata lagu ni sungguh. Nampak tu tak? Ni pendapat hak Mu'tazilah. Dia kata ada. Sama-sama takwil akan tetapi tak serupa dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak ada isbat sifat. Kita isbat sifat. Gitu. Lepas tu kenapakah ulama kita hukum kata dia ni adalah pentafsiran ataupun takwil yang direngka. Takwil hak kena rengka oleh agama, takwil rengka oleh agama dan batil. Kerana Abu Hasan Asy'ari riyak sendiri kata ini pendapat yang salah. Nampak tu tak? Tu kita isbat lafzi tapi makna kita ubah. Supaya pada hakikat sama ya. Boleh jadi ada terlekat-terlekat hak kita dak misal sama tu lah. Aku ada lah di papai hitam masjid tu. Duit anak yatim 100,000 ke 200,000. Tapi hakikat duit tu ada tak? Tak ada. Itu panggil isbat lafzi. Ya ahli kalam dia pandai. Ya putar balik. Pada hakikat dia tak ada pegang kali. Natijah sama ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Zat Tuhan tu tidak ada di atas segala makhluk. Tak ada. Segala hak tinggi sekali makhluk itu arash. Maka Tuhan menamakan diri dia di atas arash itu perbuatan dia dengan istiwa. Sedangkan dia tu ulu, tertinggi Allah Ta'ala tu sifatul ulu, sifatul zatiyah. Senantiasa mana kekal abadi lagu tu dah. Cuma setelah daripada Allah Ta'ala jadikan makhluk, Tuhan menamakan perbuatan dia di atas setinggi-tinggi makhluk, iaitu istiwa. Ahlul kalam pergi pakai makna lain. Nampak tu tak? Ni apa yang kata di sisi ulama kita dia kira kata salah sini. Dia kira kata salah. Biarlah. Ni kita nak kata sebagaimana alim ulama kita kata. Orang nak pakai ni juga nak buat gano. Nak buat gano dia nak pakai. Aku nak lagu ni. Kau nak puan tu email, tu email masjid, tu email kampung. Anak mamu nak mengisak, nak buat gano. Kita lari habis gamuk dah, tapi dia nak ngisak juga nak buat kan tak ada kuasa, kena kerja lah pulaknya. Nampak tu tak? Tu dia, tu satu. Wata apa nama kata'wilihim al-istiwa bil bistila wal yad bin ni'mah, dan tangan dengan nikmat. Allah Ta'ala jadikan tu ada dengan nikmat dia. Allah Ta'ala jadi tu ada dengan kudrah dia. Ni pendapat Mu'tazilah dengan tidak ada syak dah. Akan tetapi ahlul kalam yang kata tak sama kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tak isbat sifat. Nampak? Mu'tazilah dia tak ada isbat sifat. Tetapi kita isbat sifat. Pada hakikat kita tengok. Isbat sifat sungguh tak? Isbat mana kata lafaz serta makna. Itu mana isbat. Seumpama kita isbat sifat hayat tu ke. Sifat kudrah tu ke. Sifat iradah tu ke. Kita isbat lafaz saja kan menyertai makna dalam lafaz tu. Menyertai makna. Maka dinamakan isbat pasti kena ada lafaz serta makna. Kita tanya, lafaziyat tu sifat Tuhan lah, tapi makna kudrah. Klik kepada hak tula tu Sebab Mu'tazilah boleh pergi lagu tu juga. Nampak tu tak? Sebab itulah orang yang kata duk jadi tak jelas tu. Sebab tu Abu Hasan jelas di dalam kitab dia. Apabila orang tengok lagi kitab Abu Hasan jelas, maka jadi apa? Terang lah. Terang jadi nyata molek lah kata lagu ni hak Abu Hasan. Ada apa orang hak duk dakwa Abu Hasan tu tak serupalah dengan hak Abu Hasan tu. Sebab tu kitab Abu Hasan tak disyarah tu. Kita faham lah. Kita faham. Bukan nak kok mana dak nak royak we tahu. Bukan kata nak kata nak royak we tahu. Kata kitab duk ada. Nampak tu tak? Kitab duk ada. Tulisan dia duk ada, senarai dia pun duk ada, akan tetapi tak disyarahkan. Buat apa? Cuba kita mikir tengok. Kenapa? Kerana Abu Hasan royak terang
kata orang takwil sifat lagu ni jalan ni Mu'tazilah. Nampak tu tak? Jalan ni Mu'tazilah. Isbat lafaz saja dengan ketiadaan makna. Lepas tu nisbah. Salah serah makna ke Tuhan. Ada lafaz karo, serah makna ke Tuhan. Ada akal saja, duit biarlah. Tu salah je kata. Kemudian hak kita isbat ke lafaz ni. Nampak tu tak? Tapi makna tak boleh. Makna hak Tuhan buat hari tu tak boleh. Kena makna so lagi. Nampak tu tak? Makna so lagi. Tu dia. Ya gitu tu. Kedua-dua natijah pak pakas bagaimana Tuhan raya. Itu dinamakan orang yang kata takwil yang dirangkakan oleh ahli kalam yang ulama salaf tak terima. Sebab tu ulama kata wa hadha huwa alladhi dhammahu salafu. Dan ini pendapat, iaitu pendapat yang dicelakan akan dia oleh ulama salaf. Ulama salaf tak terima. Ulama salaf tolak daripada pahami dan apa yang kata pegangnya dia. Tolak tu. Ini nah kita faham kata apa yang Allah Subhanahu wa taala raya jangan kita beki. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita beriman kata Tuhan yang bernama Rahman tertinggi zat dia itu di atas arasy. Sebab Ar-Rahman tu nama bagi zat. Nampak tu tak? Sebab apa ulama kena terjemah zat? Kerana ahlul ahwa dia menafikan. Dia menafikan. Kalau tak ada nafi, kita tak pasti nak royak lagu tu. Dia nafi, sebab tu kita kena pagar semula tu. Pagar dah molek-molek dah. Dia mau tahu apa nak pagar tinggi sangat. Sebab dia mau hipik kita. Kalau dia mau tak hipik pada yang pagar hak asli tu tak apa dah. Ya kita, ulama kita duk jaga tu kerana ada orang nak mari ubah. Nampak tu tak? Mari nak ubah. Juga masalah, sebenarnya khalaqallahu Adama biyadihi, Allah Ta'ala jadikan tu ada dengan tangan dia. Reti belakang dah. Kata satu sifat tangan tu ada satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain daripada sifat kudrah. Sifat kudrah suku, sifat yad suku. Abu Hasan royak lagu tu dalam kitab dia. Ulama-ulama hak duk di atas alir raya tu pun nakal lagu tu juga. Tiba-tiba mari pendakwa kata dak. Yad tu satu sifat lah, akan tetapi makna dia tu hak lain. Makna dia bukan makna hak tu hawi tu tasybih tajsim. Sebab tu dia kata zahir bukan murad tu. Sebab dia nampak serupa dengan dia. Nampak jadi serupa dengan makhluk. Itu salah dia sebab yang ngaji berjirim-jirim jauh arak tu. Sebab tu ahlul kalam ni dia terpesang tubik daripada jalan ni ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantasan salafis salih. Walaupun dia tu orang Islam lah, bukan orang hak tak beriman, orang beriman. Nampak? Tetapi jalan ni fahami ya lagu tu. Dicelakan di sisi mazhab kita, jalan ni kita, ulama kita. Hak anak cucu kita duk ngaji ni hak ni. Maka kita nak bawa hak ni lah. Nampak tu tak? Maka kita nak bawa hak ni. Kita faham jadi molek tu nah. Supaya kata tak jadi buku. Lepas tu dak bubuh hakikat kerana demo duk nafi. Kerana ada orang hak tolak tu, orang hak nafi, bukan sungguh majak ya gini pasti ulama kena buat hakikah. Hakikah ni hakikat bagi Tuhan, bukan hakikat bagi manusia. Nah, Tuhan kita ada hakikat ada hakikat. Manusia ada hakikat ada hakikat. Berlain. Insya-Allah pada tempat dia kita akan menyata lagi banyak lagi tempat hak kita kena menyata. Sebab apa? Kerana pagar kita lon ini kena duk hipik. Apa hipik? Kerana apabila kebenaran mari, ia kena berlawa di antara kebenaran dengan kebatilan. Maka alhamdulillah kita yang bawa datang oleh alim ulama kita di dalam negara kita, orang yang kata mengagungkan jalan salaf. Maka situ tu sebagai bahan yang besar bagi umat kita, nikmat yang besar, rahmat yang besar bagi kita, dalam arti kata kita itu nak jaganya jalan ni hak salafus salih. Biar salafus salih, Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, imam 4, imam ni, imam 10 dalam masalah qiraat, masa puas hati tak? Nah, Imam Abi Hasan Asy'ari duduk dalam tu. Masa puas hati tak? Puas hati. Cukup lah. Sebab tu ulama kita tengok kiri, tengok kanan, depan belakang, atas bawah, pakak ni dia kata.
Maka mujurlah. Nah, mujurlah kita boleh ngaji juga ni supaya kita itu pakat-pakat selamat belaka. Nampak tu tak? Pakat-pakat selamat belaka. Orang tak saya pakai manhaj salah, falyatafaddal, pakailah manhaj lain pun tak ada masalah. Tapi jangan duk pahal salah-salah. Nampak tu tak? Jangan duk pahal salah-salah. Salah kan jangan pahal lagu tu. Itu panggil kita tak erti, kita tak tahu, kita ada buat tahu. Tak boleh. Ni kita baca mari ni alhamdulillah dah apa yang dinyatakan oleh alim ulama kita. Maka sekadar inilah sahaja ni pun lewat dah. Nak masuk bab yang ke-8 pula, ad-darsus tsamin bab tawassul. InsyaAllah kita mengaji bab tawassul pula. Hak anak cucu kita ngaji katik. Gapo tawassul. Pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Maka pada malam ni sekadar inilah dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu pengetahuan kepada kita dan merahmati kita dan jaga kesihatan kita, keluarga kita, guru kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita, kampung kita dan seluruhnya. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.